Salam sejahtera. Papa Gomo kata ini minggu Jumaat ketiga Anwar Ibrahim akan tumbang. Pirahlah Papa Gomo setiap-tiap hari kata Anwar Ibrahim tumbang dan sebagainya. Aku rasa tak lama lagi Papa Gomo pun akan dalam keadaan yang akan bahaya. Beberapa hari yang lepas Mahathir membuat satu sidang media dan dihadiri oleh Papa Gomo. Ada yang orang kata kesiannya Tun Mahathir. Inilah titik terendah seorang negarawan kini bergambar bersama seorang yang terkenal dengan fitnah, palsu, berita tidak benar, yaitu Papa Gomo. Ramai juga yang memuji sebenarnya Papa Gomo. Bukan pujian positif, tetapi mereka puji kerana keberanian songsang Papa Gomo. Semua benda dia hentam saja. Ada yang tiada fakta pun dia hentam saja. Tapi yang lebih mengejutkan ialah bagaimana Papa Gomo dapat mengumpul sejumlah orang yang percaya atas kebodohan itu. Be- Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa kali juga saya melihat live Papa Gomo. Betul-betul tak boleh dipercayai lah apa yang dia cakap tu. Tapi entahlah, ramai juga yang percaya. Jadi hari ini, Papa Gomo sekali lagi gagal menumbangkan Anwar Ibrahim melalui naratif 3 Jumaat. Hingga hari ini, Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri. Dan awas kau Papa Gomo, Albert T sudah ditangkap. Jangan-jangan Papa Gomo juga akan dalam masalah yang besar. Kini, Papa Gomo tinggal jadi bahan kebodohan. Dalam dunia politik Malaysia, sesetengah watak muncul dengan penuh drama dan lantang. Kononnya sebagai penyelamat negara. Namun apabila strategi retorik, ugutan politik dan propaganda gagal menghasilkan keputusan yang sebenar, seperti yang dinyatakan oleh Papa Gomo, kononnya 3 Jumaat dah hampir-hampir macam-macam lah dia cakap, cukup jumlah dan sebagainya, tak juga jadi-jadi. Watak-watak ini akhirnya hanya tinggal bahan lawak politik, bukan lagi pemain utama. Begitulah kisah Papa Gomo. Amatlah mengejutkan. Ada orang kata dia bukan Papa Gomo, tapi Sam Gaz kata Papa Bodoh. Setiap percubaan untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim bukan sahaja gagal, malah memakan diri sendiri. Naratif besar yang cuba dibina, kononnya kerajaan tumbang, sokongan lari, majoriti hilang, semuanya terbukti bohong dan cerita kosong. Realitinya Anwar kekal stabil, kerajaan kekal berdiri dan Malaysia berjalan seperti biasa. Apa yang terjadi? Papa Gomo yang dulu begitu agresif kini lebih banyak menjadi bahan sindiran, bahan kebodohan dan bahan perbualan yang menunjukkan kebodohan. Bukan kerana orang benci, tetapi kerana ramalan dan dakwaan beliau tidak pernah menjadi kenyataan. Tiada satu pun jadi kenyataan. Dari kerajaan nak jatuh minggu depan, hinggalah saya ada bukti rahsia, semuanya hilang di udara. Baru-baru ni dia fitnah pula Perdana Menteri kononnya bergerak ke sana sini dan tiada di Sabah. Akhirnya kedapatan lagi. Aduh, memalukan sungguhlah Papa Gomo ni. Akhirnya rakyat melihatnya bukan sebagai pemain politik tetapi sebagai maskot kegagalan propaganda. Bila setiap serangan tidak menjadi, kredibiliti pun hilang, hancur. Apabila kredibiliti hilang, tiada siapa lagi peduli. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam politik moden, siapa yang gagal membaca realiti dan hidup dengan fantasi sendiri akhirnya akan jadi bahan kebodohan politik, bukan ancaman kepada sesiapapun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu realiti yang harus dilihat daripada kacamata orang yang dewasa dan bijaksana. Bagi anda yang mahu jadi bijaksana, berhentilah percaya dengan Papa Gomo. Papa Gomo tiada satu pun ramalan dia, tiada satu pun perkara yang dia jangka berlaku. Akhirnya sekarang dia berdiri di belakang media, sidang media Mahathir. Sekarang orang mula tertanya-tanya, apa hubungan Papa Gomo dengan Mahathir? Dan bila dikait-kaitkan, semuanya akan menjurus kepada Mahathir sendiri. Dikait, disambung rantaian dan rantaian, maka mulalah jadi apa yang logik, yaitu Papa Gomo mungkin sebahagian daripada Mahathir
yang benci sangat dengan Anwar Ibrahim. Siapa yang bayar Papagomo untuk membenci Anwar? Untuk menyebar berita fitnah, untuk menyebar propaganda, untuk menyebar perkara yang tidak benar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya memang Papagomo adalah seorang yang gagal dan gagal tumbangkan Anwar Ibrahim. Kini beliau tinggal jadi bahan kebodohan, bahan yang jadi bahan ejekan, dan tidak jauh sekali untuk silap-silap hari bulan. Tidak lama lagi, bukan orang yang tumbang, tapi dia yang hampir masuk ke dalam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai sebenarnya yang masih percaya dengan Papagomo, tapi ramai juga yang sudah meninggalkan beliau. Bukan mudah untuk mahu tumbangkan kerajaan. Kalau sekadar Papagomo yang penuh dengan sejarah hitam sebagai bekas polisi yang terkait dengan rasuah dan nilai integriti kerja, tak payah percayalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makin hari makin aku tak percayalah dengan cerita Albert T. ini. Makin hari makin banyak kekeliruan timbul, bukan daripada pihak Anwar Ibrahim kah, bukan daripada pihak Adun Sabah kah, tapi daripada pihak Albert T. sendiri. Semua fakta yang dibentangkan makin hari makin celaru. Nampaknya rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, menjatuhkan Anwar Ibrahim, menjatuhkan Adun Sabah, kami di Sabah, dicuba memalukan negeri Sabah, nampaknya Tuhan tunjuk satu persatu siapa sebenarnya dalang dan siapa sebenarnya yang betul-betul jahat dalam isu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu kekeliruan yang makin ketara di dalam isu ini ialah apabila dalam satu laporan awal, istri Albert T. mendakwa bahwa SPRM kononnya mengacu pistol kepada suami atau kepala suaminya. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, selepas beberapa waktu, laporan polis dibuat oleh istri Albert T. lain pula bunyinya. Inilah. Kita mula sedar ada banyak kekeliruan. Baik, kita baca dulu. Apa kenyataan istri Albert T. pada pukul 21 petang kemarin? Ini pada 21 petang kemarin. Dalam laporan Malaysia Kini, istri mendakwa SPRM macu pistol kepada kepala Albert T. Istri ahli perniagaan Albert T. mendakwa terdapat pegawai SPRM mengacukan pistol ke arah suaminya sebelum menggari ahli perniagaan itu. Lepas mereka masuk, Albert T. suruh turun. Mereka bawa dia tepi, suruh baring, gari dia. Saya turun dari tangga.
Mereka pun ambil pistol, tunjuk atas kepala, tapi ada jarak sikit lah, katanya. Ini saja pun sudah membuatkan kita tertanya-tanya. Betulkah yang dia nampak itu pistol atau sebagainya? Dia cakap ada jarak sikit lah. Ini satu jawaban yang seakan-akan tidak ada keyakinan. Seakan-akan satu skrip yang baru dicipta untuk mengelakkan diri daripada mungkin disaman di belakang hari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lee yang merupakan istri kepada Alberte menyatakan demikian. Tetapi apabila beberapa jam selepas itu, SPRM akhirnya membuat laporan polis dan menafikan mengacu senjata ke kepala. SPRM menafikan terdapat pegawainya mengacukan senjata ke kepala T. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat pada hari ini bagi membolehkan pihak berkuasa terbabit menjalankan siasatan atas fitnah dibuat terhadap pegawai SPRM berkenan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah selepas itu, satu laporan polis telah dibuat oleh istri Alberte. Tapi saya bacakan kepada anda apa isi laporan polis itu. Betulkah dalam laporan polis itu ada SPRM mengacukan senjata api ataupun pistol ke kepala Alberte? Kalau dalam laporan itu ada, kita boleh terima. Tapi dengar laporan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam laporan pada pukul 10.24 malam semalam, dalam ruangan Malaysia Kini. Laporan tadi pukul 2, yang ini pukul 10 malam. Yang ini, apa yang berlaku, istri kepada Alberte menyatakan bahawa pistol diacukan kepadanya pula. Nampak sudah plotnya. Tadi pukul 2 petang dia tiada kata pun yang ada pistol diacukan kepadanya. Tapi pada pukul 10.24 tiba-tiba pula dia kata pistol diacukan kepadanya. Kenapa ada tambahan cerita nih? Itu baru pertama. Yang kedua, ini dalam laporan dia. Dalam laporan itu, istri Alberte, yaitu Lee, menyuarakan kebimbangan mengenai keselamatan T dan menggesa siasatan dijalankan terhadap tindakan beberapa anggota SPRM semasa membuat serbuan. Kata beliau, saya membuat laporan ini karena saya khawatir tentang keselamatan suami saya dan ingin memastikan selamat sewaktu di dalam tahanan, dan saya menuntut supaya kesemua anggota SPRM melakukan tindakan seperti di atas disiasat sepenuhnya, katanya lagi. Laporan itu yang mengandungi butiran terperinci mengenai serbuan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya malam ini. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang mengejutkan kita dan betul mengelirukan juga dan membuatkan kita terfikir, betulkah semua ini atau sekadar plot semata-mata? Tiba-tiba timbul pula cerita tambahan, seorang acukan pistol kepada saya. Pukul 2 tadi tiada pula disebut tentang pistol diacuk kepada dia. Pukul 10 tiba-tiba ada pistol diacukan kepada dia. Beliau kata pada 10 pagi selepas menyedari sekumpulan individu menceroboh masuk ke rumah dan melihat suaminya terbaring di lantai, dikelilingi pegawai SPRM yang bersenjata. Salah seorang daripada mereka sedar kehadiran saya dan kemudian mengacukan pistolnya kepada saya. Saya ketika itu sedang memegang telefon saya dan merakam insiden itu karena saya khawatir akan keselamatan saya dan keluarga saya yang berada di rumah ketika insiden ini berlaku, katanya. Individu bersenjata yang mengacukan pistol kepada saya itu kemudian memaksa saya menyerahkan telefon saya kepadanya, kata beliau lagi. Lee mendakwa telefonnya diserahkan kepada seorang anggota lain yang memaksanya membuka kunci telefon sebelum memadamkan rakaman video tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa Lee ada Lee mempunyai hak untuk tidak memberikan kunci telepon itu kalau bukan di pejabat. Ini pun mengelirukan juga. Saya rasa tidak bolehlah. SPRM tidak akan melakukan perkara itu. Mustahil mereka minta dan padam di tempat itu juga. Lee mendakwa anggota itu kemudian mengarahkannya mengumpulkan semua individu lain ke dalam ruang tamu kecuali seorang anak yang sakit. Kemudian
dipaksa membuka kunci telepon. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Namun demikian, apa yang mengejutkan kita semua ialah apa yang mengejutkan kita, ahli keluarga termasuk T sendiri dikumpulkan dalam sebuah bilik diarahkan untuk menetapkan telefon masing-masing ke mode flight, manakala rute wifi rumah ditutup, kata beliau. Wah, ini skrip yang sangat luar biasa. Tapi dalam laporan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lee memberitahu media bahawa pistol turut diacukan kepada T, manakala T menjerit yang 6 pistol diacukan ke arah kepalanya ketika dia dibawa pergi. Tapi dalam laporan, mari kita bacakan apa yang ada dalam laporan itu. Satu laporan polis telah dibuat berhubung itu. Azam berkata, okey, kita tengok dalam laporan polis yang dibuat, apa yang berlaku. Laporan polis Lee tidak menyebut sebarang dakwaan yang senjata api diacukan kepada T. Kan? Ini laporan Malaysia kini kata, laporan polis Lee yang telah dibuat tidak menyebut sebarang dakwaan yang senjata api diacukan kepada T. Tadi dia kata ada senjata api diacukan kepada T. Tapi dalam laporan tiada pula. Kenapa itu berlaku? Kau pikirlah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.